الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin, sedang penonton, sedang pendengar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu Taala melanjut umur kita, usia kita, dapat kita menyaksi ibadat puasa pada hari yang ke-19, yang mana Allah Subhanahu Taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang menyaksi akan bulan Ramadan ni, hendaklah ia berpuasa. Alhamdulillah, kita dapat menyaksi dan kita boleh sahut perintahan Allah Subhanahu Taala. Hari ini sikit sebanyak yang dikasihi sekalian, oleh kerana malam ni ialah malam 20, yang mana kita akan semaya tarawih mengenai juzuk yang 20 dalam pada buku suci, iaitu Al-Quranul Karim. Juz 20 ni mengandungi ataupun terkandung suratul Namli dan surah Al-Qasas, lagi suratul Al-Ankabut. 3 surah lebih kurang, ataupun surah Al-Qasas penuh, suratul Namli secara separuh, dan suratul Ankabut juga separuh lebih kurang. Yang dikasih sekalian, umbinya juz 20 ni yang terkandung pada suratul Namli, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Subhanallah. Subhanallah. Jadi nak ayat kata, manusia apabila dia keluar, ia gelicir, ia meleweng daripada fitrah dia tu, ia benci pada benda hak bersih. Subhanallah. Manusia apabila ia meleweng, sama ada di segi pegangan dia maupun di segi amal ibadat dia, yang dalam arti kata dua-dua tu terhenti pada kelakuan lah, pada akhlak. Sebab itulah ia panggil apa dia ni, akidah ni, akhlak kita mengisbatkan yang mana Allah Subhanahu Taala isbat, dan kita mengisbatkan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbat. Lepas tu apabila kita keluar dalam bermacam-macam bentuk keluaran kita saat ni daripada batasan, saat ni landasan ni makna kata kita tu, akhlak kita tu tak juruh lah di sudut hak pegangnya kita, juga di sudut amal ibadat kita. Apabila Allah Subhanahu Taala yang perintah macam-macam ni, sedangkan kita tak puas hati dengan perintahan Allah Subhanahu Taala, dengan contoh tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuktikan kata akhlak kita tu tak juruh lah, tak juruh kita terhadap Allah Subhanahu Taala, tak juruh kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda tu adalah pesuruh Allah Subhanahu Taala. Subhanallah. Jadi apabila orang hak tak juruh saat ni, dia benci pada orang juruh. Pada dia benci pada orang juruh, mulai nak hambat tubik daripada kampung halaman lah. Tubik dia ni tak sebasa dengan kita, tubik canagi. Dia ni tak sepahang dengan kita. Subhanallah. Inilah yang mana Allah Subhanahu Taala yang ayat mengenai kaum Lut. Kaum Nabi Lut tu, puak-puak dia tu jadi buat benda-benda hak keji, benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala, benda-benda yang jadi panggil meleweng daripada fitrah manusia saat ni. Subhanallah. Fama kana jawaba qaumi, maka tidaklah jawapan mereka, kaum mereka tu, kaum Nabi Lut, illa an qalu, kecuali mereka bersikap dalam bentuk kata akhriju, halau tubik, hamat tubik, ala lutin, keluarga Lut daripada kampung-kampung halaman, kerana sesungguhnya mereka ni adalah orang yang bersih. Innahum unasun yatatahharun. Subhanallah. Hak cemar dia jadi banyak, terbenci pada hak bersih. Nauzubillah min zalik. Tak ada arah lah. Cuba kita renung pada masyarakat tempat kita sikit sebanyak gak. Ya ada macam-macam ni. Subhanallah. Apabila wasa kata nak pergi betul benar sungguh, pergi dengan dia panggil jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mula nak jadi tak basuh dengan orang, mula jadi meleweng, mula nak bergelar macam-macam lah. Nauzubillah min zalik. Lepas tu, usaha hamba tu baik daripada kampung halaman ataupun tak tegar pergi mari. Nauzubillah min zalik. Sejarah ni duk turun-temurun. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Dan kami menyelamatkan Nabi Lut dan keluarga dia semua kecuali isteri dia tu, kerana kita ni telah ditakdirkan katanya dia tu tergolong dalam golongan orang panggil orang yang karuk maruk. Nauzubillah min zalik. Wa amtarna alaihim matara, dan kami menghujankan atas mereka, menurunkan hujan atas mereka tu sebagai matar, dia panggil jenis seksa lah. Fasa matarul munzarin, maka amat kejilah yang mana dapat hujan, pesing hujan yang diterima amaran-amaran. Dalam arti kata seksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hujan ni dalam bentuk hujan, Nabi SAW bersabda, dia kata adanya orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika turun hujan, dan orang yang kufur ketika turun hujan. Auzubillah min zalik. Orang yang beriman ketika turun hujan saat ini, mereka bersikap mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami dapat hujan, terima hujan, sambutan hujan dengan kelebihan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang mendusta, orang yang kufur dengan hujan saat ni, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab hujan, mereka bersikap kata mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami dapat hujan dengan sebab bite tu, bite ni, planet tu, planet ni. Jadi dok basuh kepada planet dan bite. Jadi macam-macam ni pasal adalah sejarah ni dok terulang kali-kali, berkerak-kali, seperti mana jadi nak ayat kata ada orang tu dok sepanjang sejarah manusia saat ni dok terbahagi pada dua bahagian semua, dua golongan. Golongan yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, dan golongan yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kata mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami ya panggil pasal hak karuk maruk lah, hak dok cari pasal nak panggil nak sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Sekutu dengan Allah Subhanahu, bukan kata hak lama-lama, bukan kata hak baru-baru dak, bahkan lama pasal sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang sejarah manusia saat ni dok sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syaitan saat ni ia tak jong, tak senang hati apabila anak cucu tu ada saat ni juruh dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Kalau gitu gak, katalah olehmu wahai Muhammad, alhamdulillah dan selamat sejahtera ke atas hamba-hambanya yang mana orang panggil apa, dipilihkan ataupun hamba-hamba terpilih. Kita ni apabila kita boleh menyaksi bulan Ramadan, pertama kali kita secara orang Islam pada umumnya, kita masih Allah Subhanahu Wa Taala melanjut umur kita tu, kita boleh masuk dalam bulan Ramadan sama ada kita juruh ataupun tak juruh tu, pertama kali tu Allah Subhanahu Wa Taala peluang dah pada kita tu untuk nak beki diri kita, untuk orang panggil gapo ni, nak ubah kedudukan kita jadi bertamuh comel lagi. Tetapi subhanallah, ada sebahagian lagi daripada orang Islam saat ni, kau apabila tibanya bulan Ramadan, kau lawan dengan Tuhan, kau cabar Tuhan. Subhanallah. Jadi kadang-kadang tu bukan kata sekadar kata nak makan minum hal kada menusuk-nusuk dak. Bahkan jadi lawan pada mari makan minum ya panggil jiharan naharan pada siang hari itu secara terang menunjuk kepada manusia kata ya tu tak puasa. Nauzubillah min zalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sini, amma yahdikum fi zulumatil barri wal bahr. Siapa yang menghidayatkan, tunjuk jalan kepadamu pada kegelapan ketika berada di darat dan di laut, wa man yursilur riyaha musyran baina yaday rahmatih, dan siapakah yang panggil apa, mengutuskan angin-angin sebagai kegembiraan di antara rahmat Allah Subhanahu Taala. Sini nak kata kita duduk dalam keadaan gelak saat ni, sama ada kita duduk di darat maupun kita duduk di laut, kita boleh pergi temu. Kalau kita kata hak waqi', hak benar, hak mahsus, hak benar, hak yang panggil ternyata bagi kita tu, kita duduk dalam di darat. Kita berjalan di tanah padang ke di mana kok,
di darat tapi dalam suasana malam. Kita nak tubik pergi pada jalan raya kat mana tu, pio boleh tunjuk kita pada nak boleh pergi kita duduk di satu-satu cawangan ni boleh tubik jalan raya. Allah Subhanahu taala demikian itulah kegelapan yang terkandung dalam diri kita sendiri saling gelak dalam amal ibadat tak berakhir buat amal ibadat pakai buat pula dah amal ibadat duduk dalam keadaan gelap pula dah gelap pasal mana gelap pasal nak jadi hak mana hak Tuhan perintah tak wasa kata tak nak buat jadi cara penuh-penuh mari duk ambil jenis reka-reka mari duk sambil dengan benda-benda reka na'udzubillah min zalik subhanallah demikian itulah orang apabila berlayar pada laut duduk dalam lautan saat ni balah mana nak boleh keluar nak pergi sampai darat iaitu Allah Subhanahu taala ailahun ma'allah adakah Tuhan lain daripada Allah Subhanahu taala bersekutu ta'alallahu amma yusyrikun maha suci Allah Subhanahu taala yang mana mereka tu duk syirik duk sekutu na'udzubillah min zalik juga yang dikasih sekalian sining dikandungi ning wa yauma nahsyur min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun dan pada hari yang kami panggil mengusirkan hasyr baki diusir tu pada setiap umat tu spok fawjan mimman yukadzibu bi ayatina yang mereka tu dusta dengan ketandaan kami nauzubillah min zalik gibar spok hak pasal hak tak juh lah spok pasal hak tak juh tu kok pakai nyata lah kadang mereka tu jadi tak juh subhanallah Tuhan buat becek ketika hak bakit tu becek pasal hak ada hak tak juh tu spok nauzubillah min zalik minta Tuhan selamat lepas tu kita nak minta Tuhan selamat saat ni kita belah mana kita usaha bersikap cari sikap pendirian kita tu cari jalan hak molek hak betul benar sungguh tu duk mana situlah baru kata apabila kita dapati kita memahami kata ini adalah jalan benar hendaklah kita memohon dari Allah Subhanahu taala supaya dia kuasa pada kita tu boleh kita mengikuti benar-benar Allahumma arinal haqqa ya Allah tunjuklah pada kami tu kebenaran sebagai benar warzuqna ittiba'ah dan rezekilah makna kata rezeki saat ni tak nanti kata mata benar, tak nanti kata jenis duit, tak nanti kata jenis makan minum. Rezeki saat ni boleh ikuti benar hak benar tu. Ia panggil rezeki dah. Dalam arti kata orang tak sempat nak ikuti benar-benar dalam arti kata satu makna lagi rezeki dia mahal lah. Rezeki dia murah tu jangan terhenti pada makan minum saja, pada pakaian tempat kediaman saja kan bahkan boleh ikuti benar-benar, boleh dengar benar-benar, lepas tu rasa kata boleh lawan, boleh tangkih hawa nafsu kita. Tak ada kata-kata jadi puak tu, puak ni, dak. Dia kata benar, kebenaran, kita nak turut benar-benar. Sekalipun dia panggil menggelarkan kita sebagai gelaran mana-mana pun tak ada apa. Kita kata kita nak turut benar-benar. Dalam arti kata, Tuhan kurnia pada kita, Tuhan merezeki kepada kita tu akan boleh kita ikuti warzuqna tiba'ah ya subhanallah balah-balah tumo tu tapi apabila jadi mai katuk mata hati ya tak nampak balah tu hidup mari duk ia panggil mari duk lino dengan hawa nafsu mari duk lino dengan pemprakyuk mari duk milo dengan kunhan buat lub saat ni ya subhanallah nauzubillah min zalik dan juga wa arinal batila batilan dan tunjuklah pada kami benar batil sebagai batil warzuqna ijtinabah dan rezekilah pada kami supaya kami itu boleh tinggal benar batil. Tetapi apabila boleh buat masih lagi buat benar batil dalam arti kata rezeki kita mahal lah di satu sudut ni. Jadi benar batil terang meneredah benar batil terang meneredah yang mana bukanlah daripada ajaran Allah Subhanahu taala, bukanlah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi boleh buat lagi ataupun khosedak buat khosedak lalu itulah nauzubillah min zalik dalam arti kata kita tu subhanallah rezeki kita di sudut kita nak orang panggil nak menjauhkan diri kita daripada kebatilan tak sempat situ lalu arti kata rezeki kita apa ya dok mari pesing dua unsur situ unsur benar boleh kita ikuti dalam arti kata rezeki kita murah unsur tak benar kita boleh menjauhi diri kita dalam arti kata rezeki kita murah tetapi unsur benar-benar tetapi kita tak boleh ikuti dalam arti kata rezeki kita mahal dan unsur hak benar hak batil tapi kita duk sedak kau buat kau sedak
dalam arti kata rezeki kita di sudut kuamai konsep rezeki itu, nasallallahu salamata wal afiyah, rezeki mahal, na'udzubillah min zalik. Pada surah Al-Qasas yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Dan kami nak kurniakan bagi mereka yang hak sekaligus tu nampak lemah di atas dunia ni, tapi lemah secara kekuatan zahir, tetapi kuat pada yang panggil iman, pegangnya amal ibadat tu kuat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurnia pada mereka tu di atas muka bumi ni sebagai nak menjadikan mereka tu pemimpin, naj'alahum a'immatan, jadi boleh duduk depan, boleh untuk nak pimpin masyarakat, boleh duduk depan saat ni untuk nak pimpin masyarakat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan hal doa orang mukmin, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami sebagai orang contoh tauladan, imam sebagai contoh tauladan bagi para muttaqin. Muttaqin, orang muttaqi pertama, orang bertakwa yang kedua, orang bertakwa yang kelima, yang ke-10. Dalam ramai-ramai ni kita ni boleh jadi contoh tauladan. Pakat lagi mari pun tak ada salah. Hak pertama tu jadi contoh imaman, contoh tauladan pada hak 9 lagi. Orang yang kedua pula dah, ia jadi contoh tauladan pada hak 9 orang juga. Orang yang ketiga pun boleh jadi contoh tauladan pada hak 9 orang hak lagi juga. Sekira kalau kita berada dalam wongkan 10 orang misalnya. Jadi pakat-pakat lagi mari pakat contoh tauladan di beberapa sudut. Yang ni di sudut ni, yang ni di sudut ni. Seperti mana para sahabat. Bukan seorang atas di seorang sahabat tu jadi ada belaka kuam sama dia tu, kebolehan dia, kemahiran dia macam-macam. Umar dia balah ni, Abu Bakar balah ni, Uthman bin Affan balah ni, Ali bin Abi Talib. Hak 10 orang, 10 asyarah mubasyirin tu balah ni dari segi nisai gapo tu. Tapi pada umumnya Abu Bakar jadi contoh tauladan pada hak 9 lagi, Umar jadi contoh tauladan di satu segi pada hak 9, Uthman bin Affan di segi dia panggil orang pasal malu. Saat ni hingga para malaikat malu pada dia. Ali bin Abi Talib di segi bijaksana hikmat, orang panggil hikmat tutur kata dia tu. Abdurrahman bin Auf di segi dia panggil belanja dia pada jalan Allah Subhanahu taala. Abu Ubaidah bin Jarrah selaku aminu hadhil ummah, orang beramanah. Bukan bermakna kata Abu Bakar tak ada amanah, bukan bermakna kata Umar tak ada amanah, tetapi di segi ni Nabi ya panggil rabrang kata Abu Ubaidah aminu hadhil ummah. Dan balah itulah yang dikasih sekalian. Kita juga apabila kita merenungkan dalam suratul Qasas, pada suratul Qasas yang berbunyi wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan. Jadi mari tane satu yang panggil satu perasaan, satu yang panggil boleh terima kata ibu Musa, ummu Musa saat ni tu mek kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah mewahyukan pada diri dia. Wahyu ni yang mula-mula dia memanglah yang wahyu tu kepada para anbiya, tetapi pada zaman tu untuk nak jadi kerana anak dia tu Nabi Musa alaihi salam nak jadi nabi, terpilih sebagai seorang nabi, seorang rasul, lalu itulah ibu dia tu berperan ia boleh nak jadi terima Allah Subhanahu taala campur dalam diri dia tu, untuk ia nak bersikap gaya mengenai apabila dia bimbing terhadap anak dia tu. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, wis susu dulu pada dia. Pakal mu bimbing takut kekejaman dia panggil Firaun, fa alqihi fil yam, maka mung tak dia tu dalam sungai. Bukan kata tahu itu tu dak boleh bekas gapo le raga gapo tu, wa tak uji sungai, wala takhafi, jangan kamu takut, wala tahzani, dan jangan kamu tu duka cita, serabut pusing dan sebagainya. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Di situlah dia panggil tanda-tanda alamat hak pertama kata Nabi Musa ni adalah seorang rasul lagi akan datang, kerana Allah Subhanahu taala berfirman wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia tu di kalangan orang al-mursalin, orang panggil pesuruh hak aku ni. Subhanallah, Allahu akbar. Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl, dan
semua susu saat ni nak ayat kata Tuhan yang mari perakkan, yang mari garanti kata jangan duk bimbing, jangan duk rusing, jangan duk serabut saat ni. Jadi mengenai sebelum pada tu an ardihi wis susu, patut jangan serabut, jangan rusing, jangan bimbing, jangan takut. Lalu itulah jadi Nabi Musa alaihissalam pun semua jenis susu mana tu dia tak boleh terima. Jadi tak boleh. Teriak juga tak se orang panggil sapek saat ni. Lalu itulah faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Sedari kepada Nabi Musa alaihissalam, kakak wanita dia tu, dia giduk risik, giduk turut hak hanyut lah, hak sungai duk hanyut adik dia, hak duk dalam raga saat ni tu, turut su hingga kata raga saat ni hanyut gi hingga siapa mahligai ataupun istana hak Firaun. Situ tu dia mau ambil. Apabila dia ambil situ tu, dia duk tok se susu, duk tok se isapek gapo sebagai balas-balas tu mo tu, orang panggil saudari wanita dia saat ni, ya hak kakak Nabi Musa alaihissalam, ia royak kata, adakah aku nak tunjuk pada puak kamu itu tu sebuah rumah boleh apa panggil boleh jadi pera dia, boleh ambil jaga dia, dule dia. Deh yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun, dan ia amat mati di segi nasihat, bersih hati. Nasihat sini dalam arti kata panggil tunai secara temti. Tu di antaranya ad-dinun nasihat, kita tunai apa saja pesan temti, sama ada di segi kita tegah benda mungkar dan royak benda mungkar, maupun hak pertama sekali kita menyeru kebaikan, dan kita panggil gapo saja-saja tu jadi nampak kata membuktikan kata kita bersih hati mengenai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum lahu nasihun. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wala tahzan, dan kami telah menghantarkan dia kepada ibunya supaya jadi sejuk mata ibu dia tu, wala tahzan, dan dialah tak ada duka cita, wali ta'lama anna wa'dallahi haqqun, dan supaya orang panggil ibunya tu mengetahui bahwasanya janjian Allah Subhanahu Wa Taala adalah janjian yang benar. Lalu itulah tetapi akan kebanyakan manusia saat ini tidak mengetahui. Subhanallah, bimbinglah Allah Subhanahu Wa Taala, ia cabar kata kebanyakan manusia. Dalam arti kata pariman bila ngi orang saat ni tak pasti kata kita nak ayat kata kita kena ikut ti benar ramai. Dalam arti kata ikut ti benar ramai tu benar hak sahih, benar hak benar, tak mesti. Kerana pariman secara aktsarahum tu banyak, aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan tidak mengetahui, aktsarahum la yafqahun, kebanyakan tidak tak faham, aktsarahum la yaqilun, kebanyakan tidak berakal. Nah, atau di sudut pariman tu bukanlah satu pengukuran, bukanlah tua ciwak untuk kita nak dapat satu-satu nak kata benar-benar kita nak turut benar-benar ni kena turut benar ramai. Tak. Turut benar-benar di atas benar hak benar. Lari daripada benar hak batil sekalipun seorang dua pun kita tahu kata benar ni benar batil, kita menjauhi diri. Sekalipun kalau benar ni benar-benar, walaupun demo ramai orang panggil sikit pun ikut tinya, kita tu. Lepas tu benar batil walaupun ramai duk ikut tinya, kita kena melari diri. Balah tu yang ni kebenaran dengan kebatilan saat ni, pengukuran dia tak ada, dia bukanlah terhenti pada pengukuran pariman bila ni orang dak. Dia tengok pada diri panggil di diri dia tu, di diri sumber benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sumber benar-benar benar tak benar tu daripada syaitan dan hawa nafsu, yang mana tubik rekaan hasil daripada rekaan ajaran syaitan dan rekaan ia tubik daripada kelakuan hawa nafsu. Nauzubillah min zalik. Subhanallah. Juga yang dikasih sekalian mengenai suratul Qasas juga, ya kecek kebanyakan suratul Qasas ni hak kisah-kisah lah. Kisah besar sekali ni hak kisah Nabi Musa alaihi salam. Juga dalam kisah ni seperti mana kita dah kata saat ni, kisah Nabi Musa alaihissalam selaku seorang rasul Bani Israel yang mari daripada anak cucu Nabi Yusuf alaihissalam, anak cucu cicit pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tu seorang rasul, bapa pada para anbiya, ada anak iaitu Ishaq, anak lelaki,
anak lelaki Ishak dia tu ada anak lelaki namanya Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub tu adanya anak lelaki Nabi Yusuf alaihimussalam jami'an, dan hasil daripada keturunan ni pak lapis anbiya ni yang mulia, Nabi yang mulia Nabi Yusuf, anak Nabi yang mulia iaitu Nabi Yaqub, cucu pada Nabi yang mulia iaitu Nabi Ishak, cicit pada Nabi yang mulia iaitu Nabi Ibrahim. Daripada keturunan ning lah yang panggil proses hak ning ni mari daripada keturunan ni Nabi Musa alaihissalam selaku seorang Nabi Bani Israel. Di antara kaum Nabi Musa alaihissalam selain daripada Fir'aun adalah Qarun. Qarun ni pertama kali, bermula kali tu ya di kalangan kaum Musa. Fabagha alaihim pula. Fabagha alaihim makna kata yang jadi melampaui ni. Ya mari ya fabagha alaihim jadi melampaui, jadi telajak sana. Inna Qaruna kana min qaumi Musa, maka ia jadi takabbur. Ya mari angkuh sombong situ tu bagha alaihim. Lepas tu di samping itu tu pertama kali ia panggil bijih dia tu. Sikap gaya dia tu, pakai perangai sandan dia tu, sandan pasal takabbur dah. Lepas tu Allah Subhanahu taala pula dah kepada dia tu harta benda pula dah situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu taala dia kata walau basatallahu rizqa liibadihi. Kalau Allah Subhanahu taala buka rezeki dia pada hamba dia, la barau. Jadi telajak, jadi takabur. Sebab tu kita kena faham kata sikit sebanyak, kata kita jadi sikap kita tu jadi kupah dua cuk hak besar. Cuk pertama kata dunia ni merupakan tatsab, tempat ujian, tempat coba. Sikit sebanyak kita tu apabila kita boleh makan minum dah, kita boleh beramal ibadat cara sepenuh, hak tu hak besar sekali. Bab kebenar material tu bukanlah sebagai pengukur sangat. Kerana apabila kita tengok ni, Qarun ni, Qarun pertama kali dia makna kata duduk dengan kaum Musa. Dalam kaum Musa makna kata duduk dengan ajaran Nabi Musa, duduk dengan didikan Nabi Musa, duduk dengan pesanan Nabi Musa, duduk dengan nasihat Nabi Musa. Tetapi di diri dia tu, sandan dia tu, dia takabur pula dah. Lepas tu Allah Subhanahu taala kepada dia tu harta benda dia hanga tu, anak koci tu orang hak gagah-gagah lagi nak pikir nak koci tak kuasa. Sedih tu lalu tu. Cuba kita main cetenakan sikit sebanyak, kita kata gedung dia tu main duk sipir, duk kupu-kupu, anak koci saja. Yang kata mata benar. Anak koci tu orang hak gagah, hak kuat, hak hebat saat ni, tak kuasa nak pikir nak koci. Di sini dah. Allah Subhanahu taala iz qala lahu qaumuhu la tafrah. Puak kaum pakat duk kata dia, tak sama duk jadi itu tu sangatlah, duk jadi duk megah-megah sangatlah. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala tak kena benci pada orang bermegah-megah. Sebab itulah nak kata di segi pakaian, apabila pakaian saat ni tu labuh daripada buku lali saat ni, hak kecil kita kaki itu tu labuh daripada buku lali kita tu, dalam tubik dalam perasaan megah takabur ke, maka finnar duduk dalam neraka lah dah. Yang ni nak kata pakai patu kadang-kadang tu kita tu terutama kalau kita kata hari raya, kita memanglah kita dikanaki supaya kita bakal benar bersih, benar cantik, comel, tetapi jangan duk tubik pasal bermegah-megah jadi kita tu jadi meta dan sebagainya, nauzubillah min zalik. Oleh itu Allah Subhanahu taala dia kanak kita di sini sebagai ajaran yang kita bolehlah kita nak kupaskan pada malam ni, pada malam 20 ni, yang mana Allah Subhanahu taala berfirman wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, dan hendaklah kamu usaha mencarikan yang mana Allah beri kepadamu di negeri akhirat. Jadi mana kita kena carilah mana yes dia bagi kita syurga, kita cari jalan syurga macam mana. Jalan syurga saat ni wi saleh, wi makanan, yang panggil ifsya'us salam, it'amut ta'am, lepas tu as-salatu wan nasuniyam. Jadi kita bangun semaya malam tu, dua tiga perkara ni jalan syurga, kita cari situ. Dah hal itu wala tansa nasibaka minad dunya. Esok hari itu kita nak pergi kerja, nak cari hak urusan kita di dunia pula dah, nak belanja sama tara pun hendaklah kita jangan terlupa juga situ. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hal kadang kita nak cari hak negeri akhirat kita,
Hendaklah kita ihsan di sudut amal ibadat. Hal kadang kita nak cari nasib kita di atas dunia ni, hal kadang kita jangan duk terjah orang, jangan duk melampaui, jangan duk melanggar, jangan duk jadi gapo ni, deki dan sebagainya. Wala tabghil fasada fil ard, jangan buat kerosakan di atas muka bumi ni. Kerana innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benci pada orang yang buat rosak. Seperti mana ia benci pada orang bermegah, ia benci pada orang buat kerosakan di atas muka bumi ni. Inilah sebagai yang panggil gapo dia ni, pesan ni Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung pada surah Al-Qasas daripada juzuk yang 20. Insya-Allah taala kita boleh beramal, kita boleh menghayati peperangan niksan ini supaya kita tergolong dalam golongan uiddat lil muttaqin. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala luas lebarnya langit dan bumi yang mana disediakan bagi para muttaqin yang hasil tubik daripada ibadat berpuasa la'allakum tattaqun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.